Tajuk perbincangan kami ialah pembelajaran secara ODL dan pembelajaran secara bersemuka. Memperkenalkan Ketua Kumpulan LDG 1 Siti Hazimah Yasmin binti Bahauddin, pelajar semester 1 AM 225. Perkenalkan, editor kumpulan kami Nur Syazwani Husna binti Amran, pelajar semester 4 AM 225. Seterusnya, Siti Munirah binti Ahmad Zahran, pelajar semester 1 AM 228. Seterusnya, ahli kumpulan kami Siti Syaidatul Amanina binti Kamaruddin, pelajar semester 2 AM 228. Ahli seterusnya Charlton Edgar Cristiano Sading, pelajar semester 1 AM 226. Ahli termuda kami Nur Syazwani binti Zulkarnain, pelajar semester 1 AM 110. Hello, hai. Jadi hari ini kita akan menerangkan berkenaan konsep ODL. Apa itu ODL? Jadi secara ringkasnya, ODL adalah Open Distance Learning. Ia merupakan kaedah pembelajaran pelajar abad ke-21 di mana proses pengajaran dan pembelajaran diadakan di atas talian. Apabila kewujudan ODL yang dipergiatkan oleh mereka ini telah menginspirasikan banyak negara untuk mengikuti jejak langkah yang proaktif ini termasuk di Malaysia. Contoh medium yang digunakan ialah Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams dan Webex. Akhir kata, ODL ini merupakan pendekatan fleksibel buat hampir keseluruhan prosedur operasi standard di setiap universiti sekurang-kurangnya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlangsung di Malaysia. Kelebihan ODL yang pertama ialah kita dapat menjimatkan kos. Hal ini kerana kita tidak perlu membayar yuran kolej, yuran elektrik dan perbelanjaan harian apabila belajar secara ODL di rumah. Kelebihan ODL yang kedua ialah fleksibel. Hal ini kerana membolehkan kita membawa komputer riba dan telefon ke mana sahaja. Selain daripada itu, mampu melakukan lebih dari satu kerja pada masa yang sama. Dan poin yang terakhir, membolehkan untuk mendengar rakaman video yang direkod berulang kali. Kelebihan ODL yang ketiga ialah kita dapat meluangkan lebih banyak masa dengan keluarga. Hal ini kerana kita juga dapat turut menyertai aktiviti kekeluargaan. Seterusnya, kita dapat menceritakan masalah yang dihadapi secara bersemuka. Oleh itu, hubungan kekeluargaan dapat dieratkan. Setiap yang baik, pasti ada yang sebaliknya. Keburukan pelajaran cara. Walaupun sudah melangkah ke peringkat universiti, face-to-face masih relevan dan diperlukan walau hanya beberapa kali sahaja berjumpa. Kadang-kadang, apa yang mahu disampaikan secara bersemuka lebih berkesan daripada secara atas talian sahaja. Seterusnya, yang kedua ialah masa. Apabila melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun online distance learning ODL, kebanyakan pensyarah atau pelajar tinggal bersama keluarga. Ini antara cabaran yang besar kerana kadang-kadang masalah seperti adik-adik kecil atau anak-anak kecil mengganggu ketika kelas atas talian. Ataupun ibu bapa yang kurang faham akan anak-anak yang belajar secara online dan memanggil mereka untuk buat kerja, contohnya seperti basuh pinggan, pergi mengangkat kain baju, memasak, menjaga adik dan sebagainya. Keburukan ODL yang ketiga, masalah rangkaian internet. Kajian saya mendapati masalah internet merupakan keburukan ODL yang selalu dialami oleh pelajar. Seperti yang kita tahu, ramai di antara pelajar UiTM yang tinggal di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Ini menyebabkan rangkaian internet sukar untuk ditembusi di kawasan tersebut. Kadangkala, di bandar juga terdapat gangguan ketidakstabilan internet. Masalah ini menyebabkan pelajar sukar untuk mengikuti pembelajaran yang telah ditetapkan. Malah ada pelajar yang terpaksa keluar ke jalan besar hanya kerana untuk mendapatkan rangkaian internet. Keburukan ODL yang terakhir, masalah keuangan. Sebagai contoh, perbelanjaan menambah data internet untuk terus berhubung dalam sesi pembelajaran. Hal ini akan memberikan kesan ke atas corak perbelanjaan pelajar.
Dengan kata lain, kini pelajar terpaksa membuat pilihan perbelanjaan dengan peruntukan sumber yang sangat terhad. Seperti yang kita tahu, ramai di antara pelajar merupakan golongan berpendapatan rendah dan juga golongan B40. Pelajar ODL terpaksa membuat pilihan perbelanjaan, malah kadang-kadang terpaksa mengurangkan perbelanjaan untuk keperluan dan penggunaan yang lebih penting. Jadi, adakah terdapat perbezaan di antara ODL dan pembelajaran secara bersemuka? Jawapannya adalah ya. Perbezaan yang pertama adalah dari segi lokasi. ODL mampu dilaksanakan di mana-mana jua. Walaupun pensyarah dan pelajar berada di tempat yang berlainan dan jarak yang jauh. Hal ini kerana ODL dilaksanakan secara atas talian yang membolehkan sesiapa sahaja mengakses menggunakan medium di internet. Manakala pembelajaran secara bersemuka adalah lebih terhad. Sebagai contoh, pembelajaran secara bersemuka menggunakan papan putih ataupun projektor di dalam kelas yang berada di satu lokasi yang sama atau serentak antara pensyarah dan para pelajar. Seterusnya, perbezaan yang kedua adalah dari segi masa. ODL adalah lebih bebas untuk pelajar memilih masa sendiri. Hal ini kerana pelajar tidak terkongkong dengan waktu pembelajaran yang telah ditetapkan seperti di dalam kelas atau kuliah. Pelajar boleh memilih masa untuk belajar mengikut kesesuaian diri sendiri. Manakala, pembelajaran secara bersemuka memerlukan pelajar untuk ke kelas atau kuliah seperti yang telah dijadualkan dan pelajar tiada pilihan untuk memilih masa belajar sendiri. Selain itu, apabila dibandingkan ODL dengan pembelajaran tradisional, ODL lebih kurang menggunakan duit dan mempunyai kos yang lebih rendah. Ini adalah kerana kos tanggungan college ataupun kos seharian apabila berada di kampus mungkin lebih tinggi kerana makanan perlu dibeli. Dan kos tempat tinggal, tempat college perlu dibayar dengan kos yang agak tinggi untuk setiap semester. Oleh itu, kos lebih rendah. Kerana apabila berada di rumah dan melalui ODL, mereka akan menggunakan lebih sikit wang. Kesimpulannya, memang banyak perbezaan pembelajaran ODL dan juga pembelajaran tradisional. Oleh kerana masa COVID ini, pembelajaran ODL menjadi cara pertama pembelajaran untuk pelajar-pelajar dan juga murid-murid. Oleh itu, tanggungjawab atas murid untuk belajar melalui ODL lebih tinggi dan pelajar perlu mengubah cara pembelajaran supaya mendapat semua info yang diberi oleh guru-guru dan juga lecturer masing-masing. Murid-murid dan juga pelajar-pelajar yang tinggal di luar kawasan bandar dan tinggal di kawasan luar jaringan internet yang baik mempunyai internet yang lambat, dan saya berharap isu ini dapat ditangani dalam masa yang hadapan supaya pembelajaran tidak akan terbantut oleh murid-murid dan pelajar-pelajar yang ingin menambah ilmu. Sekian dahulu daripada kumpulan kami LDK 1. Jaga diri, jaga jarak. Sila patuhi semua SOP yang telah ditetapkan. See you in campus. Terima kasih.